di Korea pada tahun 1960 ke 1970 sampai 1980 macam tu. South Korea adalah salah satu negara yang menyediakan servis anak angkat ni lah. Kiranya siapa-siapa nak cari anak angkat, dan Korea adalah salah satu negara yang menyediakan servis ni. Selepas perang berakhir di Korea, Presiden mereka yang pertama mengeluarkan satu dasar yang berbunyi One State for One Ethnic. So dia macam menggalakkan negara Korea ni hanya ada satu ethnicity saja, iaitu warga Korea. So zaman dulu kan dunia kan berperang, jadi ada ramai sangat rakyat lokal yang dipaksa menjadi sex worker untuk askar-askar yang menjajah negara mereka lah. Jadi selepas perang, wanita-wanita ini kebanyakannya akan melahirkan anak, dan anak-anak mereka ni mestilah berdarah campur sebab mereka menjadi sex worker untuk askar-askar kan. Sebabkan diorang punya presiden tu mengamalkan dasar satu negara satu ethnicity tu. Jadi ibu-ibu yang punya anak-anak yang biracial lah orang panggil, digalakkan untuk hantar anak mereka kepada agensi anak angkat lah. Nanti agensi-agensi ni akan carikan anak-anak ini parent yang baru. Kalau ada parent ataupun ibu tunggal yang memang tak nak bagi anak dia, diorang akan dilayan dengan teruk lah. Kiranya ada prejudis lah untuk ibu-ibu yang melahirkan anak biracial ni. So hidup diorang akan susah. Even government pun tak nak bantu ibu-ibu yang ada anak-anak macam ni. So sebab itulah diorang terpaksa bagi anak diorang dekat agensi-agensi ni, ataupun diorang jaga anak diorang tapi hidup dalam kesusahan. Agensi-agensi mengambil anak angkat dekat Korea ni legal tau, dia sah, dia bukannya illegal. So memang kalau ada ibu-ibu yang betul-betul tak mampu jaga anak dia akan pergi dekat agensi ni, dan agensi ni akan carikan keluarga lah untuk anak-anak ni. Pada awalnya mereka menubuhkan agensi-agensi ni sebab lepas perang susah untuk sesebuah negara tu nak naik kan, sebab lepas perang kan. Jadi untuk kurangkan beban rakyat dan juga beban kerajaan menanggung rakyat mereka, sebab itulah diorang buat praktis ni. Tapi lama kelamaan bila negara dah stable, amalan ni masih lagi diamalkan sehingga sekarang, dan amalan ni juga telah menimbulkan banyak masalah. Sebab kalau kita dengar balik kan, benda ni macam human trafficking juga, cumanya dia memberi anak pada orang yang mencari anak angkat, tapi ini legal. Agensi-agensi yang menyediakan anak angkat ni fokus dia bukan lagi untuk menolong, tapi untuk mengaut keuntungan. Jadi anak-anak ni ada yang diambil tanpa kebenaran ibu ataupun parent sebenar anak itu. Terutamanya ibu tunggal lah, sebab ibu tunggal ni dia tak ada suami, ataupun ibu-ibu yang mengandung anak tapi tak kahwin kan. Diorang ni hidup susah sebab masyarakat akan pandai hina dekat diorang kan. So agensi yang menawarkan servis ni akan memberi rumah perlindungan dekat ibu-ibu yang macam ni. Jadi waktu tu ibu-ibu ni dah disuruh tanda tangan persetujuan untuk berikan anak mereka. So bila anak-anak ni dah lahir dan dia nak bagi dekat orang, diorang akan charge servis kepada parent yang nak anak tu. Antara servis yang diorang charge adalah servis facilitating fees. Itu kira macam pengurusan lah. Itu selalunya diorang akan charge 3 ke 4 ribu US dollar. Itu satu. Lepas tu penerbangan airplane tu, sebab bila dah ada baby tu, diorang akan hantar baby tu dekat parents tu, bukan parents yang datang. Lepas tu proses pendaftaran anak ataupun semua pun satu lagi bayaran. So benda tu dah nampak fishy lah kan sebenarnya. Jadi dekat artikel yang saya baca tu, ada ramai anak-anak yang asalnya dia orang Korea tapi dia dihantar ke luar negara seperti Amerika dan di Europe untuk dibesarkan. Jadi mereka ni balik semula ke Korea untuk cari ibu bapa mereka yang sebenar. Sebab ada di antara mereka yang dicolik, okey, sebab diorang dah besar sikit, lepas tu diorang diambil dan kemudian dibawa pergi untuk mendapat keluarga yang baru. Jadi budak-budak yang dibawa pergi kepada keluarga baru tu, diorang balik ke Korea dan sekarang diorang menjadi aktivis untuk government Korea ni supaya siasat betul-betul agensi-agensi yang menyerahkan anak-anak kepada orang luar ni, sebab banyak salah laku yang dilakukan kepada mereka lah. So bila dah besar tu dicarilah balik family dia dekat Korea. Lepas tu bila dia jumpa family dia dekat Korea, family dia yang Korea tu terkejut yang dia hidup, sebab mak biological dia cakap waktu mak dia lahirkan dia, mak dia pengsan tak sedarkan diri lah. Lepas tu sedar-sedar je hospital cakap anak dia dah meninggal, tapi rupanya anak dia tu dah dibawa pergi kepada keluarga angkat. Jadi itu antara salah satu salah laku yang diamalkan oleh agensi anak angkat ni lah. Jadi mereka sedang berusaha menyuruh kerajaan Korea siasat betul-betul agensi-agensi yang menawarkan servis ni.